di tingkat saya sendiri selaku yang bertugas di Sri Siti Serangjaya sebagai guru besar, insyaAllah Sri Siti Serangjaya akan menjalankan penilaian pertengahan tahun. Cuma satu benda yang saya nak buka sikit cara kita berfikir berkaitan dengan penilaian. Mak ayah jangan rasa apabila kita sebut pasal penilaian ataupun peperiksaan, dia jadi benda yang kita takut nak berdepan, sebab kita takut anak kita ni boleh jawab ke tak, anak kita macam mana, boleh okey tak jawab dan sebagainya. Kita sekarang tujuan pelaksanaan kita buat ujian penilaian pertengahan tahun ini, tujuannya adalah untuk kita bantu anak itu sebenarnya daripada keputusan yang kita dapat. Kita nak bantu anak-anak tersebut dari segi sudut penambahbaikan perjalanan kelas. So jadi ada perkara-perkara penting lah yang akan diketengahkan. Yang pertama, dalam sesi taklimat ini akan diketengahkan berkaitan dengan apa itu PPT. Yang kedua adalah berkaitan dengan matlamat kepada PPT, elemen penilaian PPT, tarikh-tarikh penting, soalan subjek, soalan hafazan dan Quran, soalan tarbiyah. IBD ni Islamic Behaviour Development lah, iaitu adab. Lepas tu tahsin ibadah, komitmen ibu bapa, kaedah pelaksanaan dan cara macam mana penggradan tu dibuat. Okey. Okey. Pengenalan berkaitan dengan PPT yang akan dijalankan akan selaras berjalan bagi seluruh negeri Selangor. Maksudnya satu negeri Selangor akan berjalan PPT inilah bagi semua darjah. Dan pengenalan kepada PPT ini adalah setelah pengumuman Menteri Kanan Pendidikan bahawa PDPR bersambung lagi, maka Sri Siti Selangor memutuskan untuk membuat penilaian pertengahan tahun secara dalam talian. Maksudnya sepatutnya benda ini berjalan secara fizikal. Sepatutnya perkara ini berjalan secara fizikal, tetapi kita jadi benda ini dalam bersifat online. Jadi benda ini semua dah di-convert kepada dalam bentuk online. Kalau ibu bapa yang tahun lepas, maksudnya pada ibu bapa darjah 2 dan darjah 3 tahun ini, dah ada pengalaman anak-anak dah jawab PAT yang penilaian akhir tahun lepas. Cuma akan ada penambahan ataupun penambahbaikan bagi PPT tahun ini untuk kita ukur keupayaan murid itu lebih baik. Maksudnya dia ada sedikit perbezaan dengan tahun lepas. Dia ada sedikit perbezaan. Okey. Matlamat pelaksanaan PPT. Dia ada dua matlamat. Yang pertama matlamat khusus di peringkat sekolah. Dan yang kedua adalah matlamat daripada Sri Siti Selangor sendiri. Kalau di peringkat sekolah seperti yang dinyatakan dalam surat, kita nak mengukur tahap kepengetahuan semasa murid berkaitan dengan topik bagi tajuk dan tajuk bagi mata pelajaran, maksudnya bagi subjek yang dia belajar. Kemudian sebagai pengukur kepada murid dalam menguasai topik dan tajuk bagi subjek. Dan yang ketiga adalah sebagai plan tindakan kepada pihak sekolah dalam memperkukuhkan perjalanan kelas sama ada secara fizikal ataupun secara PDPR. Jadi benda ini sebagai sukatan awal daripada kepada pihak sekolah, maksudnya apa tindakan yang pihak sekolah akan ambil untuk kita bantu anak-anak dan sebagainya. Siapa yang boleh buka kamera, boleh buka kamera. Jangan risau, walaupun anak kacau ke apa, kebuka je, tak ada masalah. So, jadi dekat sini sebenarnya di peringkat sekolah kita sangat pentingkan dari segi sudut penilaian ini adalah untuk kita ukur apa penambahbaikan di peringkat sekolah, especially bila dalam mood PDPR, apa lagi penambahbaikan yang kita akan ambil di peringkat sekolah. Manakala di peringkat Sri Siti Selangor adalah untuk memastikan perjalanan PDPR itu dalam talian dilaksanakan. Maksudnya setiap sekolah diarahkan wajib di Sri Siti Selangor untuk membuat PDPR dalam talian. PDPR dalam talian, dan hasil daripada PPT dan hasil dapatan data, kita akan tahu tahap pencapaian murid mengikut silibus dan tahap guru dalam memenuhi KPI tahunan 2021. Maksudnya di peringkat Sri Siti Selangor dia meletakkan satu KPI ataupun kayu ukur apa yang kita kena capai. Bila memang tak nafi
apabila kita sekolah fizikal dan sekolah online ni dia tak sama. Dia tak sama dari segi sudut practicality dan dia tak sama dari segi sudut kebolehupayaan murid. Sangat berbeza. Sebab itu sebenarnya di peringkat Sri Selangor dia letakkan satu KPI minimum. Bila berlaku PDPR, apa KPI minimum yang kita kena capai? Maksudnya contoh tahap penguasaan murid, silibus. Kita bukan hanya semata-mata nak kejar silibus, tapi kita juga tekankan bab anak-anak punya penguasaan kepada tajuk-tajuk dan silibus. Sebab itu kenapa Sri Selangor dia tetap meneruskan penilaian pertengahan tahun ini. Ikutkan dia ada dua penilaian utamalah. Penilaian pertengahan tahun dengan penilaian akhir tahun. Jadi dekat situ mak ayah pun boleh nampak anak punya performance. Dia bukan hanya pada result peperiksaan saja. Dia banyak lagi cabang-cabang permakahan tu untuk dia dapat grade tu. So jadi kita gradekan anak ni bukan kita nak kelas. Engkau dapat nombor 1, yang ini dapat nombor 2, ini dapat nombor 3. Tak. Kita bukan nak buat pengkelasan. Itu tujuan ni bukan kita nak buat pengkelasan anak. Lepas tu pula daripada penilaian ini juga dia sebagai standard kepada satu negeri Selangor. Maksudnya semua murid di Sri Negeri Selangor akan menduduki PPT inilah, dan hasil daripada analisa PPT ini akan dijadikan postmortem untuk kita ambil plan tindakan bagi setengah tahun ke depan. Maksudnya contoh sekarang ni kita tengok, kita tak tahu perjalanan sesi persekolahan secara fizikal akan dibuka bila. Walaupun kita nampak gambaran mungkin paling awal bulan 9 ataupun bulan 10. Itu pun kalau kita tengok plan tindakan ataupun plan pemulihan daripada PM kita sendiri pun, sektor yang penuh akan dibuka dijangka bulan 11 ataupun bulan 12. So jadi di peringkat sekolah sendiri, di peringkat sekolah kami perlu sediakan plan tindakan macam mana kita nak counter anak-anak punya sukatan pembelajaran, kebolehcapaian anak-anak. So jadi sekarang ni peluang untuk kita polish akademik. Maksudnya sebab kita tak boleh nak buat program-program melibatkan fizikal dan sebagainya. Jadi kita kena gunakan ruang mood dalam online base ini. Okey, berkaitan dengan elemen pentaksiran, kita akan fokuskan kepada subjek hafazan dan Al-Quran, tarbiyah dan adab, komitmen ibu bapa. Maksudnya dekat sini untuk makluman ibu bapa semua, kita bukan nak nilai pada anak punya akademik sahaja. Akademik itu dia ada dominan markah dia dari segi sudut 100%. Semua subjek itu dia calculate dengan 100%. Tapi keseluruhan markah dia akan ada peratusan keseluruhan anak tersebut. Contoh akademik total dia berapa. Lepas tu dia punya Al-Quran, pelibatan anak dalam Al-Quran. Okey. Isu dia sekarang ni jangan rasa stres bila kita sebut Quran. Contohnya especially pada anak yang tak masuk Quran lagi. Anak yang tak masuk Quran lagi, kita bukannya nak kelaskan kata dia boleh tak boleh, bukan. Kita nak tengok apa yang kita test tu tahap dia macam mana semasa. So jadi bila kita dah dapat result, selepas habis PPT ni, kita akan ambil plan tindakan apa yang kita boleh bantu anak ini. Sebab tu kalau perasan especially pada ibu bapa lama, ibu bapa tahun lepas, dan perbezaan pada kita punya perjalanan kelas online kita awal tahun hari tu, kita perasan tak ada perbezaan kepada halaqah. Halaqah itu untuk kali ni kita shuffle. Walaupun memang agak kalut sikit sebab habis kelas akademik 8.50. Lepas tu terus kena masuk halaqah. Kita terpaksa buat macam tu sebab apa? Sebab kita nak halaqah itu dia menyeluruh. Dia berfokus dan menyeluruh. Sebelum ini untuk pelan awal adalah menyeluruh sahaja. Maksudnya diketengahkan bab Al-Quran, ditengahkan bab surah. Tapi untuk kali ni menyeluruh dan berfokus. So jadi kita nak tengok daripada result yang PPT yang kemudian ini, kita nak tengok apa lagi plan tindakan baru yang kami akan ambil. So jadi ini adalah roughly markah lah. Markah berkaitan dengan keseluruhan persen anak-anak yang akan dapat. Kemudian berkaitan dengan tarikh-tarikh penting. Maksudnya minggu ini adalah minggu ulang kaji. Kalau perasan, ada guru-guru yang dah bagi Google Form ataupun dia buat ulang kaji tajuk-tajuk dan sebagainya untuk anak-anak praktis. Lepas tu pula pada 2 minggu ke depan, dia akan berjalan PPT bagi
dia akan berjalan PPT lah, PPT akan berjalan dan selepas 22 hari bulan di peringkat sekolah akan pemakahan lah dan akan hantar analisa kepada pihak Seriti Selangor dan insya-Allah daripada result dan dapatan kita cuba ambil plan tindakan dan kita akan cuba dapatkan, kami di peringkat sekolah dan saya sendiri akan dapatkan saya nak minta mak ayah setelah habis PPT tolong bagi feedback kepada kami. Saya akan buat satu Google Form survey. Dalam satu Google Form survey kita nak tengok feedback mak ayah yang pertama dari segi sudut perjalanan jadual kelas. Yang kedua kita nak tahu bab dari segi sudut komitmen mak ayah dalam memberikan perjalanan PDPR. Yang ketiga, macam mana performan anak menghantar tugasan berkaitan dengan guru dan jadual. Jadi, selepas PPT, kami akan dapatkan feedback secara Google Form kepada mak ayah untuk kita ambil apa lagi tindakan-tindakan. Maksudnya, kita bukan nak hanya pada result PPT tu sahaja, tapi respon mak ayah. So, jadi dalam selepas tengah tahun dah perjalanan ini, mak ayah boleh bagi feedback kepada kami. Nanti saya sendiri yang akan berikan di peringkat admin sekolah akan buat hebahan macam mana kaedah untuk mak ayah bagi feedback. Biasanya kami akan bagi dalam Google Form lah. Daripada Google Form tersebut, kami nak dapatkan feedback pada mak ayah berkaitan dengan perjalanan sekolah secara fizikal, sekolah secara PDPR. So, itu antara benda baru yang kami akan buat nanti selepas PPT. Itu yang kita nak. Selepas kita dah dapatkan feedback daripada mak ayah, di peringkat sekolah akan bermesyuarat apa plan tindakan tambahan yang kita akan ambil. Kemudian kita akan maklumkan plan tindakan baru kepada mak ayah. Apa perkara-perkara baru yang kita nak improve di peringkat perjalanan operasi sekolah, insya-Allah. Sama ada secara fizikal ataupun secara online. Kita kena ready. Secara fizikal kita kena ready, secara online pun kita kena ready. Jadi kami akan buat dua-dua plan tindakan. Maksudnya, jadi mak ayah nampak dah gambaran. Okey, kalau back kepada fizikal, apa yang di peringkat Seriti akan noted. Kalau secara online, apa yang di peringkat Seriti akan buat tambah lagi. So, jadi benda itu kami akan dapatkan adalah selepas pada PPT nanti. Okey. Di peringkat Seriti Selangor yang pertama, kita akan minggu ini adalah minggu ulang kaji lah. Dan anak akan menjawab secara Google Form. Maksudnya seperti tahun lepas akan ada Google Form. Google Form, lepas tu pelaksanaan PPT, lepas tu akan ada semak markah, masuk analisis data dan sebagainya. Okey, untuk tahun ini, untuk makluman kepada ibu bapa, khusus pada ibu bapa yang tahun lepas, maksudnya dah 2 tahun bersama dengan Seriti, untuk tahun ini dia akan ada ujian lisan. Ujian lisan ini untuk kita akan buat secara grouping ataupun secara grouping kecil ataupun secara one to one. Dia tak lama, lisan tu lebih kurang 10 ke 15 minit per murid. Ujian lisan ini untuk kita tahu. Guru dia akan Google Meet dengan murid secara one to one. Jadi dekat situ selain dapatan data Google Form, one to one session juga membantu untuk guru tengok apa anak-anak punya feedback, anak-anak punya maklum balas berkaitan dengan PPT. Contoh dia, kita bagi dekat dia contohlah macam ujian lisan bahasa Melayu, kita bagi dekat dia cerita. Dekat cerita tu kita bagi macam soalan-soalan kecil. Dia faham tak? So jadi benda ini dia ikut aras lah. Maksudnya darjah 1 macam mana, darjah 2 macam mana, darjah 3 macam mana. Cuma untuk peperiksaan bagi darjah 1 dan darjah 2 dia sama. Subjek dia cuma darjah 1, darjah 2 sama, darjah 3 sahaja dia ada berbeza sikit. Okey, tindakan untuk PPT adalah yang pertama, bergadget lah. Itu antara perkara teknikal lah. Maksudnya yang mak ayah kena sediakan. Okey, cuma isu berkaitan dengan font Jawi. Saya di peringkat sekolah kami dah bermesyuarat guru. Isu font Jawi ni tak semua orang pandai guna. Dan tak semua parent berkemampuan ataupun dari segi kepakaran untuk kita guna font Jawi. Benda tu realiti yang kami sekolah dah bincang. So, jadi cara dia macam mana kita nak tackle masalah berkaitan dengan font Jawi. Waktu jawab Google Form, isi sahaja jawapan walaupun tak boleh type Jawi. Tapi jawapan sebenar letak dekat kertas. Letak dekat kertas, kemudian hantar kepada guru jawapan tersebut. Ini berkaitan dengan subjek Jawi dan bahasa Arab. Maksudnya sebab mungkin ada isu, contoh bila kita nak install tak boleh dan sebagainya, ataupun nak guna ada masalah dan sebagainya. Cara dia macam mana? Kami guna backup plan. Cara dia puan boleh, untuk ibu bapa boleh, dekat Google Form tu dia tak akan boleh jawab next session selagi kita tak letak apa-apa.
Sebab dia letak wajib untuk kita jawab, barulah kita boleh pergi kepada next soalan. Dan kita tak boleh submit Google Form itu kalau kita tak jawab mana-mana soalan. So, jadi cara dia, waktu kalau nak jawab tersebut, bila melibatkan penulisan subjektif, sekiranya ada masalah berkaitan dengan installer Jawi, dia macam ni, saya bagi tahu sebab anak-anak pun tak biasa dengan keypad. Itu yang saya nak isukan sekarang ni. Isu dia anak-anak pun tak biasa dengan keypad Jawi, typing Jawi. Dia jadi kebiasaan anak juga. Ada anak kita yang pandai tak apalah, ada anak yang tak pandai, maksudnya mungkin dia keliru dan sebagainya. Cara dia macam tu saya cakap, boleh tulis secara manual. Boleh tulis secara manual dan hantar gambar selepas jawab. Dan ya betul, dia akan ambil masa. Dan satu lagi, dia ambil emosi kita juga waktu dia tengah jawab. Kita yang duduk dekat depan tengah masak, tiba-tiba hangit lauk kat dapur sebab duk nak handle dia punya PPT dekat depan. So, jadi cara dia pada saya jawab sahaja. Kalau isu Jawi ni, jawab sahaja, tapi dari segi sudut dia punya jawapan letak je dekat paper. Numbering kan, letak nama, letak numbering, dah siap submit je dekat cikgu. So, cikgu dia akan submit. Tu betul. Kita pun tak pandai. So, saya faham benda tu. Sebab ada parent dalam tempoh 2-3 hari ni, ada ustaz bagi tahu perkataan dengan install dan sebagainya. Install boleh. Tapi kita pun tak pandai nak guna. So, jadi benda tu dia mencabar. So, jadi pada saya, kami backup plan kepada tulis atas kertas dan submit kepada kami, kepada admin, atau boleh forward kepada saya juga, saya akan forward kepada guru. Ataupun boleh je shoot dalam group kelas. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itu anak yang buat. Cuma saya nak bagi tahu benda ni. Saya nak bagi tahu satu benda adalah kalau contoh anak tak boleh jawab, mak ayah tak apa. Isu dia macam ni. Anak kita tak boleh jawab, mak ayah jangan tolong buat dekat dia, jangan tolong ajar pun. Sebab kita nak biar anak betul-betul tak boleh buat, kita tahu anak tak boleh buat. So, jadi kami dekat sekolah, kami tahu apa plan tindakan yang kami kena buat. Contoh, dia tak boleh buat Jawi. Mungkin majoriti ramai tak boleh buat Jawi. Dia ada tempoh, tapi dalam Google Meet itu dia tak ada timer. Tahun lepas dia buat timer, tapi bila buat timer ramai sangat jawab, dia tak boleh nak jawab. So, jadi contoh kita akan dapatkan maklum balas lah dalam grup parent. Contoh dia mula pukul 10, PPT tu dia akan kena habis dalam tempoh 2 jam. So, jadi selepas 2 jam tu dia hantarlah kat kita punya result bagi Jawi dengan subjek Bahasa Arab. Dia ada masa dia, tapi masa dia itu panjang. Maksudnya kita tak limitkan, contoh 10 sampai 12 je parent kena jawab. Sebenarnya masa dia sampai paling lewat 10 malam. Sebab ada consider kepada mak ayah yang bekerja. So, jadi sampai 10 malam boleh pilih masa yang sesuai untuk jawab. Cuma untuk online, untuk lisan, sekolah akan susun jadual. Maksudnya nanti ustazah Ada akan keluarkan jadual setelah kami susun dan sebagainya. Sekiranya ada mak ayah ada masalah dengan jadual tersebut disebabkan faktor bekerja, ada urusan-urusan penting, tolong maklum dekat kita. Itu adalah berkaitan dengan jadual lah. Lepas tu pula soalan dan subjek. Ini adalah subjek darjah 1 dan darjah 2. Dia sama. Dia ada BM, BI, Maths, Sains, Bahasa Arab dengan Jawi. Dia ada dua-dua Google Form dengan Google Form iaitu bertulis dan lisan. Lepas tu darjah 3 dia ada 9 subjek. Dia tambah kepada Sirah, Akhlak, Tauhid, Fiqh, Jawi. So dia ada tambahan subjek bagi darjah 3. Okey, ini adalah bagi darjah, ini adalah subjek lah, rangka subjek. Rangka subjek bagi darjah 2, darjah 3 dia ada 9 subjek. Dia ada 9 subjek dan darjah 1, darjah 2 dia ada 6 subjek. Untuk soalan Google Form, dia ada bahagian lah. Bahagian 1, dia kena isi maklumat murid, isi nama penuh. Lepas tu permakahan, soalan objektif. Soalan objektif dia tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kepada soalan subjektif. Itu yang isu dia kepada soalan subjektif, especially kepada subjek Jawi, subjek Bahasa Arab, subjek bila kita nak buat subjektif, dia kena menuliskan. Bila kena menulis, macam saya cakap tadi, kami di peringkat sekolah benarkan anak tersebut untuk tulis jawapan dekat atas kertas. Dan isu dia kalau anak tak boleh jawab, tak apa. Kalau dia tak boleh jawab, kosong pun tak apa. Sejujurnya biar dia kosong pun tak apa. Jadi sekolah maklum, kami guru maklum bahawa anak tersebut dia tak boleh jawab. So jadi kami akan ambil plan tindakan lah. Maksudnya okey. Maksudnya kita boleh kalau contoh kita tengok lagi subjek Jawi lah, contohlah saya kata. Contoh bagi subjek Jawi, kita buat unjuran daripada dapatan anak-anak jawab PPT.
ramai anak-anak lemah jawi. Maksudnya apa yang sekolah kena buat? Maksudnya sekolah kena buat plan tindakan untuk pemangkasaan penguasaan jawi. So jadi benda tu dia akan relate dengan dapatan data semasa. Dia relate dengan keadaan semasa anak. So jadi tak ada masalah pun. Kita bukan nak ukur anak yang mana paling pandai tak. Kita nak tahu tahap keupayaan anak mengikut tahap kemampuan semasa dia. Lepas tu pula dia akan ada bahagian 4 tu lah subjektif. Lepas tu anak ini dia akan serah jawapan. Dia kena serah jawapan. Paling lewat dia boleh jawab adalah 10 malam. Dia akan paling lewat 10 malam. Dan sekolah, saya akan edarkan attendance list secara Google Form anak tu jawab bila. Contohlah bagi subjek Bahasa Melayu hari tu, sebelum dia jawab Google Form, dia kena isi Google Form kehadiran dulu. Supaya dia kena isi Google Form kehadiran, contohlah kata, kalau dia tak isi Google Form kehadiran, kita tak tahu bila dia jawab exam tu betul. So, dia jadi bias pada exam subjektif, betul? So, jadi pada Jawi dengan Bahasa Arab, dia jadi bias lah sebab apa? Sebab kita hantar secara manual bergambar. So, jadi contoh dia kena isi dulu kehadiran dalam Google Form. Jadi, selepas sahaja dia jawab soalan subjektif itu, dia kena hantar gambar tersebut kurang 15 minit. 15 minit. Kurang 15 minit gambar itu perlu dihantar kepada guru ataupun dalam grup kelas bahawa soalan subjektif bagi Bahasa Arab dan Jawi itu dia kena hantar. Kena hantar dalam gambar berbentuk WhatsApp. So, jadi dia akan kena isi kehadiran. Jadi kat situ kami akan trace anak mana yang jawab pukul 10, anak mana yang jawab pukul 12. Contohlah, saya bagi contoh murid A. Dia jawab pukul 12 sampai pukul 2 sebab soalan Google Form 2 jam. Tiba-tiba dia hantar gambar itu selepas 2 jam. Dia akan jadi bias sebab dia tak terus hantar. Dan kemungkinan besar dalam tempoh 2 jam yang gap itu berlaku pembetulan. Itu yang kita bimbangkan, berlaku pembetulan. Mak ayah tolong betulkan. Itu yang saya pesan awal-awal, tak perlu risau kalau anak tak boleh jawab. Tak perlu risau. Sebab kita bukan nak kelaskan, ni anak paling bagus, ni tak. Kita nak tahu result tersebut, kita nak tengok apa pelan tindakan bagi setiap darjah yang kita kena ambil. Itu yang saya maklumkan. So jadi nanti waktu time jawab peperiksaan akan diberikan juga Google Form kehadiran kepada anak-anak untuk isi pelibatan kehadiran itu. Okey, ini adalah bagi subjek lah. Bagi subjek diniah, bagi subjek KSSR. Diniah tu macam subjek Bahasa Arab dan Jawi itulah. KSSR ni adalah subjek akademik. Lepas tu matematik diminta murid dibuat jalan pengiraan. Jadi apabila dia kena buat jalan pengiraan, dia kena tangkap gambar kan. Jadi gambar tersebut pun kena hantar dalam WhatsApp untuk kita buat semakan. Ataupun dia boleh attach picture dekat Google Form tu juga sebenarnya. Kalau untuk matematik. Kemudian untuk ujian lisan. Bagi ujian lisan ini adalah tambahan kepada PPT tahun ini. Sebab sebelum ini, dia ada jadi beberapa isu lah kami timbulkan di peringkat Seriti Selangor. Sebab saya sendiri terlibat dalam panel Seriti Selangor berkaitan dengan pembangunan bahan dan sebagainya. Kami timbulkan dari segi sudut isu keberkesanan menjawab exam secara Google Form. So, jadi cara benda baru yang ditekankan adalah kita buat lisan. Bila kita buat lisan, kita boleh nampak anak tu dia jauh beza tak dengan ujian Google Form. So, maksudnya sukatan itu dia lari tak? Dia berbeza tak? So, jadi dekat situ untuk tahun ini dia akan ada berlaku kepada lisan untuk kita ukur tahap kebolehan anak juga. Lepas tu pula, ini dari segi sudut permakahan lah. Dari segi sudut permakahan, berapa persen, dari segi sudut keseluruhan dan sebagainya. Kemudian, ini adalah kaedah pelaksanaan secara lisan. Untuk makluman, kita akan guna Google Meet lah. Kita akan teruskan guna Google Meet. Bilangan murid adalah kita akan buat sama ada grup kecil, iaitu 3 ke 5 orang ataupun one to one. Tapi kita akan, walaupun kita buat grup kecil, tapi dia masih masuk dalam one to one session. Waktu time cikgu yang terlibat dengan, guru yang terlibat dengan ujian lisan tersebut, dia akan uninstall ataupun dia akan deaktif sekejap auto admit. Contohlah contoh darjah 1 kita kelompokkan Airizara, kita kelompokkan Huraya dengan Mikail Haras, 3 orang ini.
So jadi daripada 3 orang ini, Airizara yang masuk dulu, jadi guru akan entertain Airizara dulu ujian lisan. So jadi Mikael Haras dengan Huraya akan masuk, akan di-accept selepas akan di-accept selepas Airizara dah selesai. Walaupun kita buat grouping tapi dia akan masuk one to one juga. So jadi dekat situ kita, kenapa? Sebab kita ni cikgu ni, macam contoh Seriti Sedang Jaya mungkin murid tak ramai lah, mungkin masih dalam 60 orang kan. Itu pun nak buat one to one, bila one to one ni dia pada semua subjek dia sangat mencabar. Kami pening nak susun jadual sebenarnya. So jadi kami nak tally juga jadual ini supaya anak-anak dia untuk setiap murid pun dapat follow jadual lisan tu dengan baik. Sebab bila semua subjek, contoh macam subjek darjah 1 ada 6 subjek, maksudnya ada 6 kali lisan. Bila ada 6 kali lisan, kami akan susun macam mana sesuai ke tak dari segi sudut masa, dari segi sudut mak ayah dan sebagainya. Jadi, kalau ada mak ayah yang ada masalah dengan jadual yang bakal dikeluarkan nanti, tolong inform kat kita, especially yang frontliner dan masih perlu bekerja pada waktu office hour, sama ada kita kena korban malam ataupun kita korban pada hujung minggu untuk counter supaya 100% anak-anak Seriti Sedang Jaya menduduki PPT. Masa yang diambil walaupun di peringkat Seriti Selangor dia tetapkan 10 pagi hingga 12 tengah hari, tapi tak juga. Dia bergantung kepada sekolah. Masa ini dia bergantung kepada sekolah, fleksibel. So jadi mak ayah yang bekerja jangan risau. Kita akan susun ikut flexibility sesuai dengan masa mak ayah juga. Jadi cuma saya maklumkan bila ada masalah, kita dah susun jadual, tengok-tengok nama anak tuan-puan ada dalam kumpulan yang memang tak boleh nak attend sebab faktor bekerja, tolong maklum dekat kita. Tolong maklum dekat kita supaya kita boleh susun balik jadual kes-kes murid yang tak boleh terlibat dengan masa yang telah ditetapkan. Kemudian ini adalah contoh pelaksanaan one to one lah. Maksudnya guru dia akan panggil anak dalam Google Meet satu-satu masa dan akan berlaku sesi soal jawab. Berlaku dalam sesi soal jawab lah secara one to one. Kalau secara berkumpulan pun macam saya cakap lah, dia akan accept seorang-seorang. Dia akan accept seorang-seorang dan sekiranya sekiranya ada yang ujian lisan tersebut perlukan pengiraan ataupun perlukan jawapan ditulis dekat kertas, guru dia akan monitor secara Google Meet. Walaupun jawapan tersebut masih kena hantar secara bergambar, tetapi guru dia dapat tahu anak tersebut dia buat sendiri ataupun ada berlaku pembetulan. Kenapa? Sebab kita boleh check anak-anak tersebut punya semakan, kita minta dia angkat lah. Kita minta dia angkat. Contoh kita minta dia angkat dan kita akan monitor seorang-seorang. Sebab itu kita buat grup kecil. Bila kita buat grup kecil, dia senang sikit nak monitor. Cuma saya minta waktu pelaksanaan PPT secara online, background guna background biasa. Maksudnya jangan tukar background. Bila dia tukar background, bila kita minta anak tersebut angkat buku, background itu mengganggu sebenarnya. Dia tak boleh nampak. Dia jadi bila kita guna background yang mengganggu, dia akan menyebabkan kita tak boleh nak baca, tak boleh tengok. So jadi waktu time kita buat online one to one lisan itu, saya minta untuk tukarkan background sebagai background biasa. Okey, ini adalah pembahagian pemakahan lah. Bahasa Melayu 40 markah secara pemahaman, penulisan, lepas tu lisan. Ini parent akan dapat. Jangan risau, parent akan dapat slide ini untuk rujukan. Yang penting anak-anak yang paling penting adalah mak ayah ingat jadual exam tu je. Pecahan-pecahan ini boleh juga nak tengok, tak ada masalah. Ini adalah bagi jawi, bagi matematik, bagi sains. Ini bagi darjah 1 subjek KSSR, bahasa Arab. Kemudian ini adalah bagi darjah 3. Bagi darjah 3 dia ada tambahan lagi berapa? Lagi 3 subjek kan? Dia ada 9 subjek. Ini. Jadi mak ayah akan dapatlah skema ini, akan dapat kerangka ni juga. Jadi daripada pemarkahan ini, kita akan boleh clarify dari segi sudut subjek dia. Contoh macam BM dia dapat apa? Mumtaz ke, Jahid Jidan ke, Jahid ke, Makbul ke. Kat situ kita nampak. Kita nak tengok anak-anak punya daripada result itu, kita nak tahu. Okey, contoh anak kita, contohlah kita ambil contoh Jawi. Lebih daripada 50% ramai yang dapat apa? Yang dapat pertengahan. Maksudnya dapat Jahid.
So, jadi bila dapat jahit, sekolah kena ambil tindakan apa untuk kita improvekan bab jawi anak-anak. So, jadi itu adalah tindakan di peringkat sekolah lah. Tindakan di peringkat sekolah. Kemudian, ini adalah antara tutorial yang boleh diambil macam mana untuk install jawi dekat telefon pintar dengan komputer riba. Tapi macam saya cakap, kalau benda ni tu macam complicated sangat, pada saya jawapan bagi subjektif jawi dan bahasa Arab, especially penggunaan font jawi dan jawi, boleh hantar secara manual bergambar dengan kita. Kita boleh tahu mak ayah jawab bila sebab kita minta dia isi kehadiran dulu. Bila isi kehadiran, kita tahu dia hantar sharp selepas habis ke ataupun hantar 2 jam, 3 jam selepas tu. Jangan delay. Terus hantar lepas dah jawab. Tak ada masalah pun. Anak-anak dia jawab salah pun tak apa. Yang penting kita tahu bahawa dia buat sendiri. Lepas tu soalan-soalan hafazan dan Quran. Pemberat dia adalah 25% lah. Maksudnya daripada markah keseluruhan. Jadi dia akan berjalan. Masa ni mak ayah abaikan biasanya masa ini adalah ketetapan memang di peringkat Seriti Selangor ditetapkan pukul 8 pagi sampai pukul 12. Ataupun sampai pukul 12 macam tu, pukul 8 pagi kena mula dah. Tapi kami dah dapat makluman daripada Seriti Selangor, kami boleh susun ikut flexibility mak ayah juga. Maksudnya daripada seawal 9 pagi tu PPT dah berjalan. Tapi pada mak ayah yang bekerja, kita minta bagi feedback kepada sekolah. Macam saya cakap tadi, bagi feedback kat sekolah. Kalau senyap, isu dia macam ni. Kalau senyap, maksudnya tak bagi feedback kat sekolah, senyap, tak ada cakap apa-apa, dia akan menyebabkan anak tersebut dalam PPT tidak hadir, berstatus tidak hadir. Bila berstatus tidak hadir, dia akan menyebabkan efek lah kepada dia punya skala permakahan dia dan dia punya pelaporan bagi fail murid. So, jadi kalaulah mak ayah ada kerja, mak ayah ada urusan dan sebagainya, bila dia maklumkan kes-kes macam tu, dia dikira hadir. Cuma kita ubah masa ikut kesesuaian dan flexibility mak ayah sebenarnya. So, macam tu. Kemudian adalah berkaitan dengan kaedah penilaian. Ini adalah dari segi sudut Quran ni, dia akan dari segi fokus kepada kelancaran, makhraj, tajwid. Ini adalah yang guru-guru akan gunakanlah. Kaedah tebuk akan dibuat kepada anak-anak darjah 3. Pada anak-anak darjah 3, dia akan guna kaedah tebuk bagi surah tertentu. Tebuk. Contoh dia kena tebuk surah apa? Surah Al-Quraisy. Surah Quraisy dia kena tebuk. Jadi ustaz bacakan, lepas tu kita minta dia bacakan ayat ketiga ke. Contoh macam tu kalau tebuk. Lepas tu ujian tahsin Al-Quran ini dia hanya melibatkan murid tahun 1 bagi menggantikan hafazan. Maksudnya pada anak-anak yang masih tidak boleh menguasai hafazan akan digantikan dengan tahsin, iaitu bacaan. Maksudnya dia akan baca kepada surah-surah simple lah. Maksudnya kat situ kita nak tahu anak-anak boleh tak menguasai kepada surah-surah asas. Macam tu. Kemudian berkaitan dengan ujian teknikal. Ini yang saya sebut. Ibu bapa yang bekerja boleh berbincang dengan guru hafazan untuk menjalani ujian hafazan pada waktu yang sesuai. Dan waktu time berlakunya hafazan, maksudnya time berlaku ujian lisan adalah sangat tidak digalakkan dan tidak dibenarkan mak ayah berada bersama-sama. Sebab dia akan mengganggu anak-anak. Bila dia tak boleh jawab, tak apa. Ustazah dengan ustaz dia tak akan push untuk anak tu boleh jawab juga. Sebab kita nak tahu anak tu boleh jawab ke tak. Kita bukan nak push dia waktu tu. So, jadi dekat situ, mak ayah tak perlu berada di sisi anak kecuali lah ada isu-isu teknikal yang perlu berkaitan dengan tiba-tiba terleft ke dan sebagainya. Sama juga kaedah hafazan, dia menggunakan Google Meet. Kita akan menggunakan Google Meet. Dan kita akan buat grouping, temu janji bersama ibu bapa dan akan melaksanakan secara one to one. Dia sama macam ujian lisan bagi subjek. Lepas tu berkaitan dengan soalan tarbiyah adab dan tahsin ibadah. Maksudnya dari segi sudut anak-anak punya akhlak lah. Anak-anak punya etika dan sebagainya. Itu yang akan dinilai oleh guru sepanjang tempoh bersekolah secara fizikal dan dalam tempoh sepanjang PDPR. Kategori dia adalah dari segi sudut pengurusan diri, adab sewaktu menuntut ilmu, tindak balas bab pembelajaran, contoh kerja-kerja sekolah dan sebagainya. Lepas tu bila kita minta feedback, anak-anak punya respon dalam kelas, bila kita panggil nama dia berinteraksi dengan baik ataupun tidak. Kalau dia ada masalah lain, dia bagi tahu dia ada masalah lain. Maksudnya dekat situ kita dapatkan feedback dan maklum balas sekiranya ada anak-anak punya respon sebelum ini. Dia juga akan memberi kepada
peratusan kepada PPT ini juga. Okey. Ini tahsin ibadah lah dari segi sudut rukun wuduk dan sebagainya yang kita akan tetapkan. Yang kita akan tanya murid lah. Dan markah penuh bagi 3 komponen adalah adab dan IBD, tarbiyah dan tahsin solat. Jadi benda ini kita akan buat sedikit penilaian untuk anak juga untuk kita tahu tahap kebolehcapaian dia dari segi sudut berkaitan dengan adab dan adab IBD inilah. Ini pun akan dibuat secara lisan iaitu secara Google Meet dan secara one to one. Okey, semasa pelaksanaan PPT, sebaran link akan diberikan melalui WhatsApp. Maksudnya Google Form itu akan diberikan melalui WhatsApp. Termasuklah dengan kehadiran. Maksudnya isi kehadiran dahulu. Selepas isi kehadiran, ibu bapa boleh terus jawab Google Form tersebut. Dan manakala jadual berkaitan dengan lisan, akan dikeluarkan pihak sekolah nanti dan setelah dikeluarkan mak ayah boleh tengok nama anak masing-masing, kemudian boleh bagi tahu kami sekiranya ada masalah dengan jadual tersebut dan kami akan buat peringatan lah, peringatan berkaitan dengan jawab Google Form tersebut selang 2 jam akan di-remind selalu supaya mungkin ada mak ayah yang bekerja tiba-tiba balik pukul 5 kan, frontliner balik dah ni tak sempat. Jadi malam kita akan sit down untuk buat PPT. Sebaran ni contoh dia macam ni lah. Kita akan bagi anak tersebut dan cuma kita akan linkkan satu link Google Form untuk attendance list kepada anak-anak. Okey, untuk komitmen ibu bapa akan ada diberikan juga. Maksudnya dari segi sudut pelibatan mak ayah sepanjang berada di seriti, dari segi sudut bila kita buat taklimat dan sebagainya, tingkah laku murid, mak ayah bagi feedback berkaitan dengan anak-anak. Lepas tu mengikut e-learning dan lepas tu menghantar tugasan, program dan sebagainya. Ini pun akan dinilai oleh guru kelas. Maksudnya pelibatan mak ayah merespon dalam grup. Contoh dia bila anak tak sihat, anak tak dapat hadir, memaklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak tidak dapat hadir. Jadi benda ini adalah salah satu faktor menyumbang kepada PPT ini. Okey, untuk penilaian pertengahan tahun 2021 telah disusun untuk memastikan tiada murid yang terlepas untuk mendudukinya. Maksudnya sekiranya ada masalah, mohon maklumkan kepada pihak sekolah supaya kita dapat tackle masalah masa dan isu supaya sekolah maklum untuk kita ambil tindakan. Apa-apa isu pun tak ada masalah untuk bagi feedback kepada sekolah. Dan sekolah akan ambil tindakan segera untuk kita ambil action awal untuk kita pastikan kelancaran kepada perjalanan PPT ini. Dan jadual penilaian pertengahan tahun adalah seperti surat yang dah dibuat hebahan sebelum ini. Ini adalah bagi subjek dia. So cuma mungkinlah dia akan berubah sedikit. Macam Al-Quran dengan tahfiz ni kalau perasan dia ada hari-hari. Bukannya maksudnya hari-hari dibuat. Dia bukan hari-hari dibuat tapi dia akan buat kumpulan. Kita akan susun kumpulan, kita akan susun grouping ataupun kita akan susun secara individu murid mana yang akan ambil hari tersebut. So jadi dia bukannya hari-hari. Hari-hari bukannya hari-hari awak kena, tak. Dia bukannya hari-hari kena tapi dia akan disusun. Sebab itu kenapa benda ini bila dia melibatkan lisan dia susun secara berjadual supaya di peringkat sekolah fleksibel untuk susun ikut situasi murid lah dengan situasi mak ayah. Jadi nanti akan dikeluarkan nama macam saya cakap tadi, nanti akan dikeluarkan nama. Ini adalah bagi jadual lah, bagi jadual. Dia akan berjalan selama 2 minggu. Dia akan berjalan selama 2 minggu dan dia akan berjalan, PPT ini akan berjalan selama 2 minggu. Cuma bagaimana dengan kelas online? Okey, macam mana dengan kelas PDPR? Okey. Sekiranya untuk kelas PDPR, saya tak ada anak darjah 1. Kalau tak ada anak darjah 1, tak apa. Okey, tak apa. Nanti kami akan share juga dalam grup yang untuk macam mana nak install ni. Cuma saya nak bagi tahu yang pasal kejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pasal perjalanan jadual PPT ini yang fleksibel dia kepada
kepada ujian lisan itu yang akan disusun, yang akan dikeluarkan nanti. So setakat ini sekiranya waktu perjalanan, baru teringat. Macam mana kelas online? Okey, sebenarnya bila berjalan PPT dia tak ada kelas online dah. Dia tak ada dah kelas online. Cuma sekiranya ada halaqah-halaqah Quran, kami akan maklumkan semula. Sebab dia isu dia macam ni. Sebab kita di peringkat guru masih kena buat one-to-one call, grouping call secara WhatsApp, secara berjadual. So, jadi kalau kita nak kejar juga kepada kelas PDPR secara online memang tak sempat. So, jadi apabila dekat mana-mana sekolah pun bila berlaku perjalanan PPT ataupun apa-apa penilaian, dia memang takkan ada kelas. Kelas tidak akan berjalan. Cuma akan ada nilai tambah yang kita akan berikan. Kami akan maklumkan dekat dalam grup daripada semasa ke semasa. Especially kepada halaqah. Kalau halaqah berlaku, mungkin dia tidak, kalau contohlah dia tidak berlaku setiap malam, dia akan berlaku pada malam-malam tertentu. Sebab apa? Sebab apa kenapa saya tekankan juga kepada perjalanan halaqah? Halaqah ini sangat penting. Sebab especially bila bab Quran ini, anak sehari dia tinggal, dia jadi lupa. So jadi kami di peringkat jawatan kuasa sekolah, kami dah fikirkan benda ni. Kalau tambah 2 minggu tak ada langsung halaqah, lagilah kita membimbangkan. Sangat membimbangkan kita sekiranya halaqah ini tidak dibuat. So jadi sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa kengkangan, kami akan update daripada semasa ke semasa, termasuklah sekiranya ada makluman-makluman baru berkaitan dengan satu grouping grouping penilaian lisan tersebut, yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perjalanan halaqah. Tapi yang untuk hari Sabtu, perjalanan bagi hari Sabtu berjalan macam biasa. Itu kelas maths berjalan macam biasa. Darjah 1 pukul 2 sampai pukul 3. Darjah 3, darjah 2 dan darjah 3 pukul 5 sampai pukul 6. 5 atau 5.30 sampai pukul 6 ataupun 6.30. Yang hari Sabtu tu berjalan macam biasa. Cuma yang hari biasa ini, tunggu kami update daripada semasa ke semasa dalam grup sekolah, insya-Allah. Setakat ini ada tak pertanyaan yang nak ditanya? Kalau ada yang nak tanya boleh, insya-Allah. Mungkin ada yang tak clear dan sebagainya. Mungkin isu sikit pada isu install Jawi itulah. Dia mungkin isu sikit kepada untuk yang Jawi tu. Cuma yang pada saya jangan beratkan sangat pasal isu install Jawi tu. Sebab isu install Jawi tu kita dah backup dengan teknikal lain. So jadi dekat situ insya-Allah saya harap dapat berjalan dengan baik. Dan kalau waktu time perjalanan ada masalah, boleh gunakan dalam grup kelas sampaikan masalah tersebut. Sebab guru memang kena standby. Guru yang mengajar subjek, dia memang kena standby murid mana yang respon sepanjang hari untuk subjek tersebut. Maksudnya dia memang kena selalu monitor Google Form tersebut. So jadi bila contoh pukul 5 kita tengok ada lagi 5-6 orang murid yang tak buat lagi Google Form, kita akan buat reminder. So jadi isu dia, sekiranya kita dah buat reminder, mak ayah tak maklumkan bahawa anak tak boleh terlibat, ada kengkangan dan sebagainya. Bila tak maklum, itu yang dia keluar status tidak hadir. So, jadi saya minta jangan sampai keluar status tidak hadir. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu. Maksudnya kalau tak boleh hadir dan sebagainya. Ada masalah internet pun sama. Isu dia kalau ada masalah internet pun sama. Maksudnya contoh kata peak hour, malam line tak apa cantik dan sebagainya. Ataupun dekat sini kita ada yang dua beradik. Ada isu yang dua beradik. Bila melibatkan device, dia mencabar. Sebab mak pun nak kena monitor yang kakak, nak kena monitor yang adik. Tambah pula darjah beza-beza kan. So, jadi kalau kata perlu diasingkan, maklumkan awal. Sebab dia ni, mak ayah bukan nak bagi tahu jawapan. Dia nak monitor, nak monitor teknikal je. Contoh tiba-tiba line ke dan sebagainya. Nak kawal suasana dekat rumah. So, jadi benda tu dia mencabar tau. Sangat mencabar. Tiba-tiba dia tak boleh jawab. Sebenarnya exam tu kalau dia tak jawab pun tak, kalau dia tak boleh jawab, kita tak marah pun kalau dia tak boleh jawab, tapi dia akan marah mak dia. Sebab apa tak tolong dia bagi boleh jawab soalan tu. So dia akan marah mak dia. Umi ni kan saya dah tak boleh jawab dah. Dia isu dia macam tu lah, nak berdepan dengan psikologi anak bukan senang. Sebab tu saya kata kalau perlu jadual yang berbeza, especially yang dua beradik, tolong inform kat kita.
Ada yang tanya soalan, kejap ada huruf Jawi yang tak ada dalam keyboard ni macam mana ya? Okey, kalau tak ada, sebab tu saya kata sekiranya waktu kita nak type, dia tak appear ataupun dia tak ada dekat keyboard tu, puan hantar manual je. Puan hantar manual je, tulis je jawapan dekat kertas. Cuma nak tolong anak numberingkan jawapan tu, jawapan soalan yang mana. Maksudnya contoh kata soalan subjektif nombor 25. Tulis je nombor 25 dan tulis jawapan secara manual. Cuma dekat Google Form tersebut kena letak walaupun titik. Sebab nak kena next. Dia takkan boleh pergi next kepada ataupun tak boleh pergi submit kalau kita tak cuba jawab juga. Itu je akan jadi problem lah. Ada lagi tak soalan? Ya, akan dicek sebab dia macam ni. Isu Google Form ni bila contohlah isu jarak dengan titik pun akan jadi tak accurate. Dia isu dia contohlah waktu time cikgu setting, dia terjarak. Anak waktu buat dia tak letak jarak. Jarak ni dia boleh jadi waktu time hujung tu, hujung penulisan. Contohlah kita minta dia tulis perkataan bantal. Di hujung cikgu setting tu, contohlah sebelah tal tu dia letak jarak. Tapi waktu anak taik jawapan, dia tak letak tab, dia tak letak jarak. So, jadi bila anak submit jawapan, dia tak sama macam mana guru buat. So, jangan risau. Kami akan cek secara manual. Sama juga dengan jawapan. Contoh, yang kita minta anak isi tempat kosong. Kita bagi gambar, kita bagi suku kata ru, dia kena lengkapkan mah. Tapi dia taik rumah. Dia bukannya taik mah. Sepatutnya dia kena taik mah je. Bukan taik rumah. Tapi disebabkan skema dia letak mah je, walaupun jawapan dia rumah tu betul, di peringkat kami accept jawapan dia. Walaupun dekat Google Form, dia edit, dia keluar markah tu salah. Sebab kami akan cek satu-satu ikut murid. So jangan risau dari segi sudut setting tu, dia technically bila jadi macam tu, kami akan cek juga secara manual. Dia kalau kat Google Form tu lah lag dia. Jarak pun akan jadi isu. Titik pun akan jadi isu. Itu yang jadi. Jika guna link installer Jawi yang di atas, tekan shift. Okey, betul. Kalau guna link tu. Ni masa mungkin Sabtu Ahad ni adalah masa untuk belajar bersama anak-anak guna font Jawi. Kalau berjaya, Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, macam saya cakap, buat sahaja secara manual. Jangan stres sangat sampai bergaduh laki bini, bergaduh dengan anak paling pinggan mangkuk. Tolong jangan macam tu. Benda tu benda sikit je. Yang penting anak jawab PPT. Yelah kadang-kadang benda macam ni, bila kita bawa ke dalam rumah, dia jadi macam-macam suasana. Tama-tama pula beremosi. Anak pula duk push. Mama kan tak boleh nak buat. Ibu tak boleh nak buat. Dia duk push juga nak suruh mak ayah pandai. Tama-tama benda ni bukan senang. So jadi kalau benda ni tak boleh juga dibuat oleh di peringkat mak ayah, jangan risau. Macam saya cakap, back kepada manual, hantar gambar je. Tapi kalau nak cuba, bagus. Kalau nak cuba, bagus. Maksudnya kalau di peringkat ibu bapa boleh cuba, ini adalah sebagai knowledge baru. Sebab bila kita selepas ini boleh guna secara Google Form ataupun kita bagi latihan anak-anak dah biasa dah penggunaan keypad Jawi. So, jadi kalau ini adalah pendedahan awal lah untuk anak-anak insya-Allah. Ada lagi? Jangan takut tau. Saya risau kalau mak ayah takut dengan PPT ni. Sebab kadang-kadang mungkin mak ayah risau anak-anak punya performance kan. Jangan terlampau stres lah sangat pasal PPT ni. Tujuan dia adalah kami di peringkat sekolah strictly, kalau saya bukan kita nak membandingkan murid dan sebagainya. Kita nak tahu apa pelan tindakan yang kita kena ambil. Especially kepada subjek-subjek kritikal lah. Contoh subjek bahasa macam bahasa Inggeris, kita tengok ramai murid kita masih belum menguasai apa tindakan dia. Subjek matematik. Dan satu lagi kita nak meningkatkan kemahiran guru juga. Maksudnya kalau kita tengok subjek ini dominan ada masalah, kat situ kita akan cuba bantu macam mana guru tersebut nak tackle balik kelas. Itu yang penting di peringkat sekolah. Maksudnya tindakan ini bukan hanya bersifat PDPR, tapi bersifat secara online dan offline. Maksudnya offsite kita sekolah fizikal pun kita nak ambil tindakan, secara online pun PDPR pun kita nak ambil tindakan. InsyaAllah. Kalau ada lagi, saya buka last kali, saya buka lagi 5 minit kalau ada nak tanya. Nanti slide ni saya akan sharekan
sekali dengan satu PDF berkaitan dengan jadual dan satu lagi PDF pasal dia punya pemakahan untuk mak ayah rujuk. Mungkin slide ni kalau mak ayah tengok pening. Dia pening sebab banyak sangat wording-wording yang mungkin mak ayah tak faham. So jadi nanti saya akan share juga slide ni, saya akan share. Nak tengok boleh. Dan saya akan sharekan lagi satu dia punya 2 slide. Yang mana bukan 2 slide, 2 PDF. Iaitu yang dibuat oleh Seriti Selangor yang dia dah wawarkan kepada ibu bapa luar untuk boleh buat rujukan. Rujukan kepada PPT tu, jadual dan dia punya pemakahan. Saya buka lagi dalam lagi 3 minit. Kalau ada nak tanya, saya bagi laluan. Dan insyaAllah saya ada buat rakaman. Maksudnya kalau ada yang lain-lain sangkut dan sebagainya, boleh dengar balik lah. Dan kalau ada masalah, maksudnya ada benda yang masih tak faham, saya welcome untuk PM saya. Boleh PM saya direct. Kalau PM admin, kalau isu macam ni saya takut lambat kan. Kalau untuk kehadiran, boleh PM admin. Maksudnya PM Cik Fatin kata anak tak dapat attend, apa ada masalah ke, yang tu tak ada masalah. Maksud saya kalau ada masalah tak faham berkaitan dengan perjalanan PPT, boleh PM saya direct. InsyaAllah. Ataupun boleh shoot je dalam grup kelas. Takut PM lambat kan. Kadang-kadang tengok WhatsApp dia tenggelam kan. Bila personal, boleh juga guna grup kelas. Untuk kita bincang kalau ada masalah insyaAllah. Last 2 minit. Ustazah, jika nak tanya. Kalau yang berat mulut tu macam mana Ustazah? Masa lisan? Okey, kalau pandangan saya, kalau waktu time anak-anak punya sebutan, sebab tu kita buat one to one pun. Kita buat one to one, kita akan panggil dia banyak kali sikit. So jadi suggestion saya, waktu time perjalanan ujian lisan tu better cari headphone. Sebab bila ada headphone, dia ada mic, senang sikit nak dengar. Tapi saya faham lah, kedai gadget sekarang susah nak ada kan. Sebab kedai dia bukan essential shop yang dia boleh buka. Kalau tak ada, rapatkan sikit laptop dengan dia, dia akan boleh dengar. Sebab dekat cikgu dia akan pakai headphone ataupun earphone untuk dengar. So jadi pasal isu anak yang susah nak buka mulut ataupun sebutan yang tidak jelas, kami akan ulang nama anak tersebut untuk terang, untuk bagi dia kuatkan sikit suara. Sekiranya masih tidak jelas, kami di peringkat guru cuba ambil tindakan lain. Contoh rakaman suara ke dan sebagainya untuk kita pastikan dia buat juga ujian lisan tersebut. Maksudnya kami akan backup macam itulah. Kalau ada headphone baguslah. Maksudnya dia mungkin lebih mic duduk dekat. Satu lagi, bila macam contoh bila laptop dia duduk jauh sikit, kadang-kadang speaker bila kita tak guna headphone ataupun earphone, dia jauh. Bila dia jauh, itu yang salah satu faktor dia, bukan suara dia tak kuat. Suara dia dah kuat. Cuma dia punya gadget itu, alatan tu agak jauh, sebab tu suara dia tak jelas. Kalau dia duduk betul-betul macam eye level, macam kita belajar meja study tu, yang tu mungkin okey. Tapi kalau dia duduk jauh sikit lah, mungkin itu masalah sikit lah. Tapi kalau masih ada masalah, saya akan tackle dengan mungkin rakaman dan sebagainya untuk kita cuba tackle dia, insyaAllah. Okey, penggunaan WhatsApp call. Saya nak elakkan guna WhatsApp call. Sebab bila WhatsApp call, paparan tak cantik. Paparan slide tak cantik dan paparan kertas soalan tak cantik. Saya nak bagi tahu, kalau terpaksa guna WhatsApp call, itu adalah last choice. Sebab saya faham, WhatsApp call ni adalah coverage yang paling rendah guna. Dia boleh video call tapi dia tak pakai line kuat. Cuma lacking dia adalah bila mana guna WhatsApp call, dia tak berapa cantik paparan. Dan guru pula nak kena pegang phone kan. So jadi dia tak nice. Dia jadi macam tergerak-gerak ataupun terketar-ketar. So jadi benda tu dia tak cantik. Jadi yang terbaik kami akan guna base seperti biasa adalah Google Meet. Tetapi sekiranya macam contoh hari tu kritikal, mak ayah ada masalah lain dan sebagainya, kalau perlu ditukar kepada WhatsApp call, itu adalah last choice. Last choice kepada WhatsApp call. Boleh? Last 2 minit saya tutup pukul 10. Kalau ada yang nak tanya ke apa ke. Assalamualaikum cikgu, nak tanya boleh? Boleh. Okey, ni berkenaan dengan saya nak merujuk kepada pelan tindakan yang cikgu maklumkan tadi. Sekiranya selepas peperiksaan ini didapati supaya dalam kelas tu mungkin ada budak yang anak-anak yang kurang pandai. Jadi adakah akan sebab ini kan first time kan PPT yang diadakan oleh pihak PPT. Jadi perlu ada pengasingan, katalah dia ni tak pandai BM ke BI ke even 1 jar 2 jar 3 ke, ada pengasingan kelas macam kita buat kelas pemulihan ke atau macam mana cikgu? Ada.
Kita memang buat kelas pengasingan khas tu kita dah mula buat. Walaupun secara PDPR. Sebenarnya daripada fizikal lagi kita dah buat. Cuma dia depends pada anak lah. Maksudnya pada anak dia moderate. Biasanya dia masuk kelas macam biasa. Cuma kita akan touch pada waktu halaqah membaca. Waktu tu kalau fizikal. Tapi bila berlaku secara online kita akan buat satu invitation khas. Maksudnya kalau perlu anak ini perlu buat satu invitation khas, kita akan maklum. Untuk buat plan tindakan segera kepada anak-anak tertentu lah. Kalau itu melibatkan dia agak kritikal. Tapi jangan risau sebab kita akan bagikan feedback juga kepada mak ayah. Sebab bila kita mood dalam PDPR, dia kekuatan kepada guru ni adalah mak ayah. Sebab guru dia merancang, dia nak ajar macam mana. Tetapi pemudah cara adalah datang daripada mak ayah. Maksudnya contoh kalau anak tersebut, dia mungkin kelemahan dia tu lebih kepada teknikal. Mungkin dari segi sudut penulisan ataupun dia punya sebutan-sebutan yang panjang. Jadi dekat situ kita mungkin akan bagi suggestion macam mana nak lajukan dia. Dan sekiranya dia melibatkan majoriti, maksudnya especially pada jawi. Contohlah kita kata dari segi sudut dapatan markah jawi, kita nampak memang ramai anak-anak kita dia kurang mencapai tahap kebolehan dalam menjawab jawi itu. Maksudnya dia, efek dia apa? Efek dia adalah anak tersebut masih lemah dalam membaca jawi, betul? So, jadi dekat situ kita akan buat plan tindakan. Apa lagi yang kita nak backup kepada subjek tersebut. Dan sekiranya ada anak-anak tersebut perlu diberikan fokus, tumpuan grup kecil dan sebagainya, kami akan ambil tindakan segera. Kami akan ambil tindakan segera. Sebab tu saya kata, waktu anak jawab Google Form, waktu anak jawab lisan tu kalau boleh elakkan mak ayah ada. Sebab nanti dia akan tanya, nak jawab. Lebih baik dia tak jawab pun tak apa kalau dia tak tahu. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak tahu ketepatan dalam dia menjawab. So, jadi dekat situ kita akan relate. Okay, dia lemah part ini. So, jadi contoh mungkin kita di peringkat sekolah gambaran awal. Sekiranya kita nampak contoh macam subjek matematik. Kita nampak darjah 2. Dominan ramai tak boleh jawab subjek darab. So, jadi mungkin kita akan ambil 1 minggu adalah plan pemekasaan kepada topik darab. Contoh, darab ataupun sifir. Ataupun kita buat satu program khas. Macam mana nak counter pemahaman berkaitan dengan tajuk-tajuk tertentu. Sekiranya benda tu dominan. So, jadi dekat situ saya kata, setiap Google Form yang dijawab, kami bukan ambil markah, auto markah tu tak. Kami kena check manual. Kami tetap kena check manual. Kalau kami ambil total markah, dia bias. Kalau anak tu salah letak jarak ke, salah letak koma ke, tiba-tiba salah. Padahal jawapan betul. So, jadi kita tak nak macam tu. So, jadi setakat ni di peringkat kami, insyaAllah kami cuba ambil tindakan lah. Apa yang di peringkat sekolah boleh ambil dan sama-sama kita cuba untuk bantu anak-anak insyaAllah. Menjawab ke, Kak? Ya, boleh. Betul-betul. Menjawab cikgu. Terima kasih. Sama-sama. So, last, kalau ada apa-apa lagi nak tanya. Satu minit saya bagi 1 minit. 10-3 minit saya bagi penutup Okay, jadi insyaAllah saya doakan semoga kita dipermudahkan untuk buat PPT ini. Dan saya doakan juga moga-moga Allah mudahkan balik urusan mak ayah dalam mengurus anak-anak ber-PDPR. Saya tak nafi pun bila kita mengajar anak kat rumah, bila kita mengajar anak-anak kat rumah, macam itulah. Bila kita mengajar anak-anak dekat rumah, perkara yang paling mencabar dia datang emotional dulu. Saya tak nafi pun benda tu. Sebab saya sendiri ada kakak, ada abang tengok. Kadang-kadang marah dulu baru datang nak mengajar. Dia maksudnya marah tu sebab anak tak nak duduk diam, tak nak belajar dan sebagainya. Normal sebenarnya. Sebab saya bagi tahu macam ni, saya sebagai guru, kita tak sama dengan mak ayah. Anak-anak dia kenal mak ayah daripada rahim lagi, daripada kecil lagi. Dia guru dia kenal waktu dia dah besar. Umur 4 tahun, umur 6 tahun, umur darjah 1. Dia lain. Sebab tu kalau bila guru dia tegur bab solat, dia tegur bab kerja sekolah, dia lain daripada mak ayah. Sebab dia suasana dia tak sama. Cuma cabaran kepada mak ayah sekarang ni adalah
orang kata apa, ujian sekarang, mak ayah terpaksa jadi pembantu kepada guru untuk pastikan anak-anak boleh adapt dengan pendidikan zaman sekarang. Itu tak ada pilihan. Cuma saya harap mak ayah dapat buat yang terbaik, terus kuat semangat untuk berikan yang terbaik untuk mak ayah, dan insya-Allah di peringkat sekolah sangat welcome apa-apa sebarang cadangan, sebarang penambahbaikan untuk kita bagi sesuatu kepada anak-anak. Dan untuk makluman awal juga kepada mak ayah, InsyaAllah kita akan buat JIBG. Kalau ikutkan kita tak ada lagi JIBG ni. JIBG tu macam PIBG. Cuma JIBG ni jemaah ibu bapa dan guru. Yang maksudnya kita nak bina satu kesatuan di antara mak ayah dengan guru untuk kita bagi yang terbaik untuk sekolah dan anak-anak. InsyaAllah akan dimaklumkan bila buat, sepatutnya buat secara fizikal. Bila jadi secara online ni kami tak dapat lagi manual macam mana nak jalankan pemilihan jawatan kuasa itu. Nanti kita akan maklumkan secara detail. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya-Allah bermula pada bulan 7, ini makluman awal lah. Saya akan bagi makluman ini secara makluman rasmi juga. Kita akan berikan rebate kepada mak ayah bagi start bulan 7, iaitu rebate yuran. Rebate yuran maksudnya yuran PDPR. Untuk makluman awal, yuran PDPR bermula bulan 6 adalah 300, bukan 320. Tapi pada ibu bapa yang dah bayar 320, baki itu akan di carry forward kepada bulan 7 sekiranya bulan 7 diteruskan lagi PDPR. Dan pada bulan 7 kita akan keluarkan satu memo. Maksudnya kalau ibu bapa bayar dalam tempoh tertentu, tarikh dia contohlah kita kata kita letak bayar sebelum 10 hari bulan, mak ayah akan dapat rebate RM30 pada bulan tersebut. Dan rebate itu boleh digunakan pada yuran pendaftaran tahun depan ataupun pada bulan bukan PKP. Kenapa bukan bulan PKP? Sebab sekolah pun juga terkesan dengan isu PKP. Dari segi sudut kita pun masih kena bayar kos-kos tetap. Tapi kita cover pada bulan normal. Maksudnya rebate itu boleh digunakan dua kaedah. Yang pertama, boleh digunakan pada waktu yuran pendaftaran tahun depan. Maksudnya yuran tahunan. Yang kedua, boleh guna pemotongan yuran bulanan pada bulan bukan PKP. Maksudnya contoh bila kita bagi rebate RM30, yuran normal adalah RM380, kita bagi rebate RM30, itu boleh kumpul. Boleh kumpul. Tapi dengan syarat dia kena bayar, yuran itu akan dibayar mengikut time lah. Maksudnya rebate itu akan dapat bila. Tapi itu akan dimaklumkan secara bersurat dan secara dalam grup WhatsApp untuk kita bagi hebahan rasmi. Ini saya bagi tahu awal dulu. Jadi dua benda itulah. Yang pertama, insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita segerakan untuk tubuh jemaah ibu bapa dan guru. Yang kedua adalah berkaitan dengan yuran yang terkini bagi bulan Jun adalah RM300 bukan RM320. Kalau siapa yang dah bayar lebih kita carry forward ke depan. Dan yang ketiga adalah rebate yang akan boleh digunakan boleh collect pada bulan 7. Bulan 7. Pada yuran bulan 7. So jadi boleh guna untuk lesskan yuran pendaftaran tahun depan ataupun bayar pada yuran sekolah bukan bulan PKP. Ataupun boleh juga guna pada anak-anak yang baru nak daftar. Kita ada dekat sini abang kakak tahun depan anak ni nak naik darjah 1 pun boleh digunakan rebate tersebut. So jadi tak kisah rebate tu nak guna bila. Tapi dia boleh guna pada bulan PKP lah ataupun pendaftaran awal, insya-Allah. So terima kasih kepada mak ayah yang hadir pada malam ini. Moga-moga Allah balikkan balik kebaikan yang mak ayah bagi kepada pihak Seriti untuk attend sesi taklimat pada malam ini. Harap dapat buat yang terbaik untuk anak-anak. Saya yakin mak ayah hadir dekat sini, yang hantar anak-anak ke Seriti ni nak anak dia cemerlang dunia, cemerlang akhirat. So jadi saya yakin benda tu. Jadi saya doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan. Kalau ada sebarang cadangan penambahbaikan, welcome untuk sampaikan kepada saya, kepada admin, kepada jawatan kuasa guru, tak ada masalah. Jadi kami terbuka untuk kita sama-sama buat penambahbaikan kepada sistem pendidikan Seriti, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini. Dan moga-moga terus jaga kesihatan yang baik lah. Jaga kesihatan yang baik. Seri Sedang Jaya ni macam-macam dah kan kita dengar. Kes hari tu kejap ada. So jadi harap dapat jagalah kesihatan dengan baik. Wallahualam, kita tutup sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu.